Jawi. Sama. Ha? Sama. Dia tak olah sama. Ada takik sama. Oh. Siap. Ya, kita. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Hadami Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi karam wa min azam syai'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Ya kana syai'an. سمي المؤلف هذا الكتاب تعارف بالله الجامع بين العلم الشريعة والحقيقة الشيخ عبد الصمد بن محمد صلى الله عليه وسلم شاء له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وزخنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال مالك الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين امين. يا معلم رب حكمة علمني، يا معلم رب حكمة علمني، يا معلم رب حكمة علمني. رب ادخلني مدخلا صدق واخرجني مخرجا صدق واجعلني من لدنك نصيرا اقدم اليك بين ذلك كله. بسم الله الرحمن الرحيم. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار قهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الباسط الخافض اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي المميت الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو الرؤوف لك الملك ذو الجلال والإكرام شيخ الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المنيع الباقي ليس كمثله والسميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة أسعد المخلوقات محمد وعلى آله لدى معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكره. Sampai kat mana baik? Sampai kat mana kita baca? Bawa mukadimah. Ha? Ke kau dapat kitab? Ha? Bawa mukadimah. Sampai kat mana? Dah sampai saya dah huraikan selawat semua dah. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du faqala al-'arifu billah asy-sya'la khafiyyu li ba'd ikhwanihi fillahi ta'ala. Hal keadaan dikata maka sesungguhnya telah berkatalah oleh al-'arifu billah asy-syekh khafi bagi setengah daripada segala saudaranya pada Allah Ta'ala. Tengok pada gelaran yang dibagikan kepada wali-wali. Kalau seandainya di antara digelarkan, kalau dikatakan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu ruhahu, telah mensucikan Allah Ta'ala akan rohnya.
Ada kala yang lebih tinggi lagi, qaddasallahu ruhahu wa sirrahu, telah mensucikan Allah Ta'ala akan rohnya dan sir dia, yakni kerahsiaan dia. Ada pun yang tertinggi sekali di antara hal keadaan dia, qaddasallahu ruhahu wa akhfahu, maknanya yang tertinggi yang hal keadaan orang setiap kali dalam ibadatnya bermusyahadah penyaksian mata batinnya terhadap Tuhan. Ini di antara 3 peringkat gelaran. Kalau seandainya wali itu digelarkan sebagai segala rohahu saja, ada setakat itu. Antara guru-guru tarekat, ada di antara guru yang terpapar segala rahsia ketuhanan yang setiap kali dalam urusan zikrullah dan ibadat dia, orang yang mukasyafah, terbuka, tak ada hijab antara dia dengan Tuhan. Yang ini dikatakan qaddasallahu ruhahu wa sirrahum, di mana satu sir yang letak di dalam pandangan mata hati, di dalam mata hati, di situ adalah satu mata yang digunakan bagi melihat dan menilik bermusyahadah dia terhadap zat ketuhanan. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok dalam hadis mengatakan bahawa dalam sadrun itu ada satu lapis dinamakan qalbun. Dalam qalbun itu ada satu lapis dinamakan al-lub. Dalam al-lub itu dinamakan lagi satu lapis dinamakan fuadun. Dalam fuadun itu satu lagi dinamakan lapis dinamakan khafiyun. Dalam khafiyun hati itu dinamakan dia akhfa. Maka Allah kata aku di situ, kata Tuhan. Ini hadis kursi. Kalau hadis biasa orang boleh petikai, tapi hadis kudusi orang tak boleh petikai. Yang nak petikaikan hadis ni pun bukan orang agama, orang akademik. Hadis ni sahih tak sahih? Kita pun tanya dia, apa tak naik hadis sahih? Engkau pun nak main hentam kromo, nak bahas tentang hadis sahih tak hadis sahih. Simpan ilmu kau tu, simpan serban kau tu, anyutkan ke lebang. Kalau nisbah di antara hadis ni bahas ulama-ulama muhadisin, orang yang pakar-pakar dalam Melaka ni ada 5-6 orang pakar bahagian dalam hadis. Iklam ketahui olehmu itu dikatakan al-arifu billah, orang yang telah dikurniakan dia akan sayap yang terbang naik dia kepada hadrat Allah. Yang pertama sayap kiri dia dengan jalan ilmu, yang kedua sayap kedua dengan jalan makrifah. Lalu terbanglah di antara roh ini menaik kepada hadratul qudusiyah. Tiba di sana ada satu custom Tuhan yang akan menanggalkan dia pada ketika itu. Yang menanggalkan kepak makrifatnya, yang meninggalkan makrifat dan dihalkan dan kepak ilmunya. Maka pergilah dia dalam kekosongan tanpa berbekalkan apa sesuatu daripada ilmu dan makrifat dalam menuju kepada hadratul qudusiyah. Ini di antara cara itu jalan perbahasan ilmu orang. Kita pinjam pada ilmu orang. Itu gelaran yang dibagikan kepada Tok Guru ni. Tok Guru yang garangkan kitab ni, itu Tok Guru tu al-arifu billah. Orang yang arif dia dengan ketuhanan. Dia kata, "I'lam arsyadaka au asyadaka Allah anna tariqa ila Allah." Bahawa sesungguhnya ketahui olehmu bahawa jalan kepada Allah Ta'ala itu dengan 9 bilang segala nafas. Lima'atin dia kata dia khala'ikat wa tariquna allazi nadulluka alaihi wa aqrabu turkillahi li'annahu tariqul muhibbina lillahi salikina bijazabat. Artinya ketahui olehmu bahawasanya jalan menuju kepada Allah itu ialah 9 bilang segala nafas sekalian makhluk. Bilang seluruh nafas makhluk yang turun dan naik. Naik dan turun itu tadi semuanya ada beramalah dengan Tuhan. Orang yang duduk dikatakan kalau setengah daripada gelaran wahli digelarkan dia sebagai muhyin nufus. Yang nafas dia tu tak ada keluar dia dengan free. Keluar dia dengan nama Allah, masuk dengan nama Allah. Orang yang ini dikatakan golongan yang tenggelam dalam urusan Tuhan. Orang yang kalau istilah bahasa tasawuf tenggelam dalam ketuhanan. Istilah orang yang didapat tarikan daripada Allah. Arsyada, perkataan menunjukkan perjalanan batin. Kalau hidayat daripada zahir, arsyada daripada batin. Allah bimbing pada batin manusia. Ada kalanya di antara batin itu dia mendapat satu bisikan, tak dikatakan suara, tak berbunyi, tetapi bagaikan satu ledakan yang paling kuat yang dinamakan hatif. Hatif ini dia akan membimbing manusia bagaimana jalan dia menuju kepada Allah. Yang ini cerita orang kita pinjam, pasal tajuk dia dibahas tinggi sangat. Maka minta dengan nama Tuhan yang nama Ar-Rasyid, pimpin pada batin. Zahir kita dah dipimpin dia dengan Al-Quran, dah betul semayang 3 rakaat, tetapi batin kita masih lagi merewang, jauh lagi pergi menghadap kiblat kepada Allah. Hal keadaan kita semayang, hal keadaan betul cantik, steering betul pergi jalan kepada kiblat, kepada Baitullah, tetapi di antara tayar merewang-rewang, kejap pergi balik rumah, kejap duk ingat bini, kejap duk ingat anak, kejap duk ingat harta, kejap duk ingat pangkat, kejap duk ingat darajat. Akhirnya kereta tu jadi tak apa nak stabil. Adapun hidayat yang bentuk zahir itu dalam keadaan bimbing jalan berlandaskan daripada hal keadaan barang yang tak boleh diubah, yang di Al-Quran dan Sunnah. Yang batin itu adalah hal keadaan barang yang dikurniakan oleh Allah Ta'ala.
Sebab itu Allah firman dalam hadis kursi, beramallah kamu dengan apa yang kamu ketahui, nescaya aku akan tunjukkan akan ilmu yang kamu tidak ketahui. Ilmu tu ada dua, satu ilmu loh, ilmu yang ada dalam kitab, satu lagi ilmu roh, ilmu yang dapat terus daripada Allah Ta'ala, ilmu yang ada di sisi Allah yang dinamakan ilmu. Perkataan di sisi ini dalam bahasa Arab ladun. Min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Min ladun ni daripada maksudnya ilmu yang berada di sisi Allah. Seperti mana ilmu yang dibuka kepada Mahyuddin Ibnu Arabi, Muhyin Nufus. Seperti mana ilmu yang dibuka oleh para wali kutub-kutub. Yang ini ilmu terus daripada Allah Ta'ala. Betul ke Allah Ta'ala dia mengajar manusia? Banyak dalil, tengah lagi tak faham Quran. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia yang mengajar manusia barang yang manusia tidak ketahui. Jangan kau kata kau belajar melalui daripada manusia. Orang belajar daripada manusia, ilmu dia tak kekal. Orang yang belajar dengan Tuhan, ilmu dia dalam keadaan kekal. Maka nisbah, bukakan hati itu, lapangkan dada tu. Makna ilmu ni ada satu cahaya. Kalau takdir kata hati ni berserabut dengan dunia, dengan kerja, dengan apa-apa yang lain daripada Allah, dia tak akan masuk ke dalam hati tuan-tuan. Bersihkan hati, kosongkan hati. Pasal ilmu tak akan masuk, cahaya Allah tak akan masuk pada hati yang sesak dan penuh najis dengan cinta dan kasih kepada dunia, pangkat dan darajat. Buang tu dulu, baru dia senang. Kalau tak buang, dia tak boleh. Maka ilmu Allah ni yang terus Allah bagi. Seperti mana Mahyuddin Ibnu Arabi bila ditanyakan suatu masalah, lalu dia termenung, dia kata, tunggu seketika aku bertanya akan Tuhanku. Lalu tiba-tiba dalam masa tak berapa ketika, Mahyuddin Ibnu Arabi memberikan jawapan dan nama-nama kitab dan hujah-hujah daripada nas Al-Quran dan hadis. Yang ini Mahyuddin Ibnu Arabi. Balik daripada pengajiannya daripada Mesir, dia balik ke negeri dia. Tiba dekat negeri dia, tiba-tiba tengok kitab Futuhul Makkiyah tertinggal dekat kelakat di Mesir. Lalu dia perintahkan khadam dia pergi, ada 4 juzuk, 5 juzuk di antara kitab tu. Lalu dalam keadaan dia pergi, perintahkan khadam dia pergi ambil balik kitab tu. Dalam perjalanan khadam dia berjalan kaki berbulan-bulan nak pergi ambil kitab. Mahyuddin Ibnu Arabi bangun tengah malam, karang balik Futuhul Makkiyah ini tadi. Bila sampai anak murid, buka balik kitab yang asal dengan yang baru dikarang sebiji macam photostat, tak ada gugur dan tak ada apa, tuan-tuan. Yang ni Mahyuddin Ibnu Arabi. Dia duduk di Yaqudi. Siapa dia? Mahyuddin Ibnu Arabi. Habis. Kalau Allah Ta'ala dengan 9 bilang segala nafas manusia makhluk Allah Ta'ala. Batu zikir tu dalam peringkat yang pertama, dia zikir pakai di antara zikir pakai lisan. Lepas zikir pakai lisan ditukar pada zikir pergi makam hati. Daripada makam hati baru dipakai hal tak ada zikir makam nafas. Maka Zafar baru dipikir zikir bagian terakhir kedudukan dalam syair, yang mana bila hal keadaan bergerak bagi seluruh enjin tanafas, seluruh urat daging dan bulu romanya akan berzikir kepada Allah Ta'ala. Ini dalam ilmu photostat orang belajar nafas, ampas, tanafas, nufus. Dalam perbahasan di antara 4 ilmu cara meletakkan zikir. Amalan ahli syariat itu berlandaskan pada tubuh jasad di antara amalan tubuh badan. Amalan ahli tarekat itu berlandaskan daripada roh, yakni akal hati dia kepada Allah. Adapun amalan bagi golongan ahli hakikat itu hal keadaan tenggelam bagi seluruh sirnya dalam kelazatan bersama dengan Tuhan. Yang itu ilmu orang. Itu ilmu apa? Ilmu orang, bukan ilmu kita. Yang ilmu kita itulah dia. Angkat takbir sembahyang maghrib, Allahu Akbar. Ustaz ni datang tidak? Datang tidak? Datang tidak? Datang. Rakaat kedua kalau kata, dia datang pun baik, tak datang pun baik. Gitu pula dia. Yang ketiga pula, aku serba salah ke? Aku duduk depan gerang. Kena ke aku pijau-pijau. Nak bangun gerang serba salah. Itu cakap je, aku reka-reka. Allahu Akbar. Sikit-sikit nak mengajukkan tahun baru ni. Selamat tahun baru. Habis. Itu sekira-kira bilang nafas. La ilaha illallah. Turun nafas. La ilaha illallah. Apa yang aku tunjukkan dalam zikir, kau jangan buat kat rumah. Balik kau bercakap seorang-seorang, kau jawab. Ni zikir dia perlu ada sandaran dia. Kalau kau nak buat sekadar ambil jalan kitab ni, perkara yang tak wala dapat tidak bagi asas seorang Islam. Yang pertama, hubungkan dia dengan Tuhan. Tahlil kena jangan kurang 100 satu hari. Hubungkan dia dengan Rasulullah, selawat jangan habis sekurang satu hari. Maka kedua-dua ini merupakan di antara kalimat thayyibah la ilaha illallah ini, ialah tunjang di antara tauhid di dalam, tunjang tauhid yang berada di dalam. Ada pun dikatakan selawat itu baja bagi menyiram bagi tunjang tauhid itu sendiri. Tapi tak guna kalau ditanam tunjang la ilaha illallah begitu banyak dalam kebun hati dia. Kalau seandainya tak istighfar dulu, tak ditahal, kadang tak ditebas dulu dengan sabit istighfar.
Maka istighfar dulu sekurang-kurang 70 hingga ke 100, kemudian baru tahlil, kemudian baru selawat ke atas Nabi. Ini amalan kalau tinggal, tak tahulah apa di antara bukti yang manusia ada hubungan dengan Allah dan apa hubungan dia dengan Rasulullah. Itu je lah dua, lain tak ada lah. Mak katakan di antara kata Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, bila ditanya hal keadaan, ditanya kepada dia oleh di antara, ditanya oleh dia oleh Ibrahim bin Adham, kenapa aku berdoa bertahun-tahun tetapi tidak nampak pengabulan daripada Allah Ta'ala? Maka jawab Sufyan As-Sauri rahimahullah ta'ala, seorang daripada waliullah, bila mana hal keadaan jasad dia telah pun meninggal dunia, tiba-tiba azan berkumandang. Bila muazzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, jari mayat Sufyan As-Sauri tiba-tiba terlentik dalam keadaan begitu. Puas Bilal piuhkan, jatuhkan, tak, maka ditanamkan dia mayat Sufyan As-Sauri dengan keadaan jarinya bersyahadat pada ketika itu. Tiba dekat liang kubur, orang tengok bagaimana binatang burung-burung berada dalam keliling daripada kawasan perkebumian dia. Lalu tiba-tiba seekor burung terkejun. Terus apabila hal keadaan dibukakan mayat Sufyan As-Sauri, terus dalam keadaan burung ni cium, dalam keadaan dia ciumnya pipi Sufyan As-Sauri, meninggal burung tu di situ. Lalu dikebumikan sekali dengan burung-burung. Selepas daripada kebumian, seluruh daripada anak murid Sufyan As-Sauri bermimpi Sufyan As-Sauri berjalan dalam syurga, sedangkan burung itu bertenggek dia di atas bahu Sufyan As-Sauri. Orang bertanya kepada burung, kenapa dalam keadaan kau cium Sufyan As-Sauri dalam keadaan mati? Dia kata akibat daripada pantulan nur yang ada kepada Al-Arifu Billah Sufyan As-Sauri ini tadi, membuatkan burung ni tak boleh tahan dengan pantulan nur. Seperti mana hal keadaan yang berlaku, seperti mana hal keadaan yang berlaku pada apa? Pada pokok. Apabila dalam keadaan berhadap dia kepada Rasulullah dan bersyahadat dia kepada Rasulullah, dia kembali balik kepada asal. Akibat daripada pantulan yang terlalu kuat nur daripada Rasulullah, membuatkan pokok itu dalam keadaan mati, tuan-tuan. Seperti mana tuan-tuan dengar juga cerita bagaimana kaki kanan Rasulullah mencelup ke dalam neraka, maka neraka menjadi sejuk buat seketika kerana nur yang ada di bawah tapak kaki Rasulullah, dia boleh menyejukkan sebesar-besar keluasan api neraka, tuan-tuan. Ini bagi orang yang nak percaya jalan nur Rasulullah, nur Muhammad, nak bahaskan nur Muhammad, nak bahaskan cahaya Rasulullah. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Muhammad exist. Faham? Itu Mamat exist. Apa lagu hari? Tapi lagu raya dia boleh tahan sedap, nampak? Habis cerita. Dan bermula jalan kami ialah tunjukkan akan dikau di atasnya terlebih hampir akan segala jalan Allah Ta'ala. Ini jalan hal keadaan nak tunjukkan jalan yang hampir pergi kepada Allah. Apa jalan dia? Jalan dalam keadaan nak dibukakan lapis yang pertama jasad, yang kedua adalah hati, yang ketiga sir, yang keempat maka di antara mata yang terakhir dalam penyaksian bermusyahadah terhadap Allah. Adakah roh pernah menyaksikan Tuhan? Bahkan bila tengok pada alas di antara perjanjian alam roh, bila Allah berhimpunkan seluruh roh, hal keadaan roh sekalian daripada makhluk, Allah bertanya, alastu bi rabbikum, adakah kamu akur aku ini sebagai Rabb kamu? Dia tak tanya alastu ilahukum, dia tak tanya adakah kamu iktiraf aku ini Tuhan. Tidak, dia mengatakan alastu bi rabbikum, adakah kamu akur aku ini Tuhan yang mentadbir, yang memberi makan, yang memberi minum, yang memberi rezeki, yang memberi penyakit, yang menyembuhkan manusia, yang menggerakkan, yang mendudukkan, yang menerbangkan burung di udara, yang memberhenti seluruh pergerakan alam di bawah, berlaku di bawah rububiyah ketuhanan. Ini tauhid. Tauhid ni dibagikan, tauhid asalnya satu, tapi yang dipecahkan dalam ulama di tiga. Yang pertama pada uluhiyahnya, yang kedua pada rububiyahnya, yang ketiga pada mulukiyahnya. Kata anak Pak Wahab, Syekh Wahabi, mana ada tauhid tiga? Habah kau buka lah, kau a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Satu digelarkan Tuhan ilahin nas, satu digelarkan Tuhan malikin nas, satu Tuhan digelarkan lagi Tuhan yang zat yang sama digelarkan Rabbin nas. Kalau orang kata sembah tak pekong, kerat kau macam mana pun kau tak sembah, dahal keadaan kau sanggup mati demi nak mempertahankan ibadat i'tikad kau. Yang ini uluhiyah ketuhanan. Tetapi dalam bab rububiyah, adakah kau yakin mutlak yang kau makan selama berpuluh tahun ini rezekinya mutlak Tuhan yang bagi? Ataupun kau bertuhankan kepada kerajaan, ataupun kau bertuhankan kepada BRIM, atau bertuhankan kepada sara hidup, atau bertuhankan pada majikan, atau bertuhankan kepada welfare, atau bertuhan Tuhan, ataupun kau mengiktiraf ada masih Allah yang selain daripada Allah yang bagi rezeki, mengucap balik barang siapa dalam keadaan mengatakan bahawa
rezeki itu hal keadaan tak boleh mengiktiraf bahawa Allah Ta'ala itu yang memberi rezeki. Orang ini sedikit demi sedikit dia terkeluar daripada landasan agama, tuan-tuan. Ya, itu bab rezeki. Nasib baik ada kerajaan, kalau tidak tak makan aku. Nasib baik aku kerja, ada sijil, kalau tidak tak makan aku. Ni semua cakap jenis tak sekolah agama dah bang. Jenis sekolah Jepun darjah 2 tu pun tak habis, ditampung di Jepun terus tak sekolah lagi. Ini sebab dia begitulah bang. Jangan marah bang ya. Selamat tahun baru. Sihat tengok. Bermula jalan kami tunjuk jalan yang hampir kepada Allah. Bila satu guru tunjukkan kepada engkau, satu guru, kau bawa zikir ni, kau bawa zikir ni, kau bawa zikir ni. Guru ni dia akan membebankan kau. Adapun guru yang bijak itu dia akan bagi ke engkau kaifiat bagaimana cara jalan mudah pergi kepada Allah. Jalan pergi kepada Tuhan bukan boleh digadaikan dengan amalan-amalan sebagai tukaran. Hal keadaan syarat bagi orang yang nak dapatkan pimpinan Allah, dia mesti meletakkan satu ruang bagi hak diri pada batin dia, di mana dalam keadaan untuk digapai oleh Allah. Maksudnya, Allah kalau mentadbir manusia, dia bermula pada hati. Bila Allah gerakkan hati, ilham itu hati untuk beribadat, maka bergeraklah jasad untuk melakukan ibadat. Bila hati itu dalam keadaan ditekan oleh nafsu untuk melakukan maksiat, maka melakukanlah jasad dia akan maksiat. Maka berpunca dia daripada hati. Maka syarat siapa yang nak ringkaskan perjalanan ini, maka hati itu nak dikosongkan supaya apabila berlakunya kekosongan hati itu masih wallah barang yang selain daripada Allah, maka mudah dia akan diterjun daripada cahaya Allah untuk mendapat jazbatul rahmaniyah, orang yang bakal mendapat pimpinan daripada Allah. Apa beza orang yang dapat pimpinan daripada Allah? Beza di antara taufik dan hidayat. Orang ahli hidayat ini tuan-tuan, dia banyak melakukan semayang, kemudian dalam keadaan dia keadaan takut melakukan maksiat. Tetapi apabila dia berhadap dengan maksiat, dia akan gagal, dia tetap juga melakukan maksiat. Adapun ahli hidayat, hal keadaan ahli taufik, orang yang melakukan akan ibadat kepada Allah Ta'ala, tetapi dia bercuba dalam nak melakukan maksiat. Bila dia tiba pada maksiat, Allah hindarkan dia daripada maksiat. Yang pertama atas pilihan sendiri, yang kedua adalah mereka yang hal keadaan bergantung dan tenggelam di bawah haula dan kuah ketuhanan. Ini beza tadi. Yang pertama ahli hidayat, dia beribadat, dia masih mendakwa lagi ada kekuatan dan juga kemahuan daripada diri dia. Apabila dia mendakwa, dia rasa ibadat ini dengan kekuatan dia, bila Allah uji dengan maksiat, akhirnya gagal kekuatan dia, terjebaklah dia dalam maksiat. Adapun ahli taufik, orang yang telah tenggelam kekuatannya di dalam perbuatan Allah, orang yang telah mabuk dalam tauhidul af'al, orang yang telah fana af'alnya dan tenggelam dalam af'al ketuhanan, dia masih lagi ada cita-cita untuk melakukan maksiat. Bila dia tiba dekat maksiat, Allah akan hindarkan dia daripada maksiat. Yang nombor 2 adalah pilihan Allah. Yang pertama pilihan ramai, yours, pilihan ramai. Allahu Akbar. Mabuk bang, hidup atas dunia. Jadi nak kopik lah. Jasad ni nak dikopik. Dalam tu ada hati. Hati itu tempat bicara Tuhan. Hati itu merupakan mulut kita nak bercakap dengan Tuhan. Sebab tu zikir dalam bising dengan zikir dalam hati. Zikir dalam hati lebih power, lebih berkesan daripada zikir pada mulut. Faham tu? Pada peringkat yang kedua lah. Zikir peringkat pertama ni dengan mulut dulu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rock lah sikit bro. Rock sikit, goyang lah. Lu kalau kat disco, lu tahu, lu punya goyang dia macam tiba masjid, lu buat mati. Lu apa sembang? Rock sikit kat masjid. Kalau ada ustaz-ustaz kata sesat, kau jawab kat aku. Faham? Kau jangan jawab. Kau zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ada ustaz sesat, cakap sesat, kau memang tak boleh jawab, pasal kau tak ada kitab. Aku ada jawab, tapi aku tak pakai kitab, aku pakai pelempang. Tak ada masa nak berdialog masalah-masalah porok, masalah kecil-kecil macam tu. Datang sini, jangan pergi segegah yang orang belajar ni. Segegah orang yang bercakap ni. Apa dalil zikir berdiri, apa dalil zikir duduk, apa dalil, macam tu. Kau pergi segegah budak. Dah budak pun, saya tak tahu, saya ikut ustaz bola. Saya pun tak tahu, saya ikut ustaz bola. Sian, menyudah aku yang kena tangkap. Mangkuk ayun. Maka terlebih hampir jalan kepada Allah. Baik tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak, dia kata saya bagi contoh. Ini kalam hikmah.
Kalau tak ada kata semayang kat masjid, hati kita lalai daripada Allah. Macam-macam kita ingat, macam-macam kita ingat. Cuba kita semayang dalam gua ataupun dekat kubur yang ada bergantung. Bila kita semayang dekat kubur, tiba-tiba kita takut, kita berpaut kepada Allah. Mana lebih baik duduk dekat masjid dengan duduk atas kubur? Hoi, 3 saat daripada sekarang. Faham ayat ni? Ni cerita hati, cerita hati. Kau semayang dekat masjid, macam-macam kau angan-angan. Ni kang lepas kuliah, apa barah malam ni kang? Jangan balik-balik goti, balik-balik goti, balik-balik. Contohlah, berkahirkan sangat makan tu pun. Ni sebab, dia ada makan goti. Bulan lepas, dia boleh ingat. 2 minggu lepas, kuliah soal sekolah makan apa? Makan apa? Jangan-jangan nasi lemak tenggera kecil je ke dia. Nasi lemak awang tenggera ke? Nasi lemak orang tenggera kecil je. Dah tu pula barai apa dia. Dia kukus lah barai maksud dia. Allah, kau ni bahasa kona kat mana ni. Maka ni sebab bila dia ingat bentuk, bila dia duk ingat dalam bentuk macam tu, perjalanan yang dikendaki ini hati nak dihadapkan kepada Allah walaupun jasad tidak melakukan ibadat pada ketika itu. Dalam duduk dia hati dengan Tuhan, semuanya dengan Tuhan. Maka kalau seandainya hati itu tak boleh dikosongkan, maka jangan harapkan campur tangan Tuhan dalam tadbir bagi seluruh perbuatan dan juga af'al manusia. Seluruh hukum dia akan tanazul pada peringkat akal. Maka akal dia akan menapis pada ketika itu yang baik dan buruk berlandaskan Quran dan hadis, maka hukum itu akan turun pada hati. Bila tiba pada hati, dia akan menjadi rebutan, sama ada nak dilaksanakan oleh roh atau nak dilaksanakan oleh hati. Lalu tiba kepada hati, hatilah yang menentukan nak buat ataupun tidak. Orang tua pukul 4 pagi dah tahu dah, teringat cakap ustaz bahawa kubur tu gelap, maka penerang dia dah adalah tahajud. Dah sampai berita tu pagi-pagi, namun hati nak bangun ataupun tidak, nak bangun ataupun tidak, itu je. Yang bangun pun bukan kerana Allah pun. Kadang-kadang orang tua-tua ni dia tidur pukul 4 pagi, dia tersedar tengok muka bini dia, terus tak boleh tidur. Mengerikan. Mengerikan, menakutkan tengok muka bini. Terus semayang, siap baca ayat kursi, semayang hajat, minta jauh daripada simpang segala bala. Habis, semua tak, habis. Faham? Kalau bini cantik, kau tak bangun. Tapi kalau bini tidur, rambut mengebang beruban, ini kalau dia pergi kubur Cina, langsui pun baca ayat kursi. Punya mengerikan dia tu tadi. Nisbah bangun daripada waktu pagi tu pun ada cerita lagi dengan Tuhan, belum selesai lagi. Maka kerana bahawasanya jalan segala bagi orang yang kasih kepada Allah itu berjalan mereka itu dengan jazbatullah, yakni jazbatullah dengan tarikan Tuhan. Mana ada orang boleh pergi ke Tuhan tanpa tarik daripada Allah? Sekadar kau meletakkan persembahan, kau memaparkan hati daripada kekosongan daripada yang lain daripada Allah. Kalau andainya boleh kau kosongkan hati kau daripada seluruh kecintaan lain daripada Allah, maka layak hati itu mendapat perjalanan dan hal keadaan tarikan daripada Allah. Firman Allah Ta'ala, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang memperjalankan Muhammad. Bukan Muhammad terbang pergi ke Tuhan. Muhammad ditarik dia oleh Tuhan. Muhammad ditarik oleh Tuhan. Engkau kata borak, naik borak. Ya, borak dia sampai kepada pangkalan di antara Sidratul Muntaha. Apabila melepasi Sidratul Muntaha, kata Rasulullah, lalu kelajuan aku ditarik oleh Allah hingga aku toleh ke belakang. Rupa-rupa borak telah tertinggal jauh daripada aku, kata Rasulullah. Dia ada 3 lapis, tuan-tuan. Lapis yang pertama daripada jasad ini, dia sekadar boleh melepasi hal keadaan pada satu batasan untuk malaikat roh, para malaikat. Tapi dia tak boleh melepas. Nak pergi daripada jasad, nak pergi kepada sana, tak boleh lepas dengan jasad, terkecuali dia pergi dengan roh. Tukarkan sistem masyariah kemanusiaan, ditukarkan kepada rohiyah kemalakatan. Maknanya tinggalkan sangkau jasad berada di masjid, sedangkan roh dan ingatan dimanjatkan kepada Allah. Jaga baik-baik ni, kitab ni nampak ringkas saja ni. Boleh faham? Boleh faham? Kalau tak faham, mungkin duit kitab belum bayar tu kak. Akhirnya kitab ni matan aja ni. Dia memang perlu syarah panjang ni tuan-tuan. Saya bagi tahu. Saya tak buka nak baca direct aja boleh. Malam ni boleh khatam 20 muka surat aja. Maka nisbah bila kata begitu, asrah diperjalankan. Ada soalan
live. Bila tak ada kata dia diperjalankan, Muhammad tak khali, Muhammad kosong, Muhammad tak ada apa, menzahirkan bagi ubudiyah dia. Dia tak ada apa. Sehingga kan dalam keadaan Muhammad bagaimanapun diperhina, tetap dia bergantung kepada roh, takkan boleh melepasi pada makam itu, kecuali satu lagi yang keluar daripada roh yang dinamakan sir saja yang layak untuk berhadap kepada Allah. Sebab itu kata Jibril, andainya aku melepasi bagi garisan ini ya Muhammad, nescaya terbakarlah aku. Itu panduan, tak payahlah kau bercakap. Kita sebenar dengan malaikat, kita lagi tinggi tau daripada malaikat. Bapak kau. Ini nak cerita maqamat, bukan kau cerita bila Rasulullah dalam keadaan lepas Jibril tak lepas, kau nak kata manusia lebih tinggi daripada malaikat. Pow! Power ayat kau. Tak segan kau nak tengok ke langit malaikat. Tak segan kau nak tengok ke langit, nak lawan ke malaikat. Allahu Akbar. Sian tengok. Dia jenis bercakap je dia. Besok ke akhirat kita masuk syurga dulu. Suka-suka kau kita. Suka-suka dia main cakap kita masuk dulu. Kita yang masuk dulu syurga, kita lah juga umat yang dulu masuk neraka. Apa payah nak cerita pun pasal umat yang pertama yang akan dihisap kita. Yang terkejut pun kita, yang masuk ke dalam pun kita. Yang masuk ke dalam pun kita bang. Allahu Akbar. Nak kena untung aja. Orang Melayu otak macam Cina, tak kena untung aja. Kerana bahawasanya sekadar jalan orang yang kasih kepada Allah itu berjalan mereka dengan jazbatul rahmaniyah. Baik, saya bagi tu peringkat yang pertama. Tarikan Tuhan yang pertama melalui tarikh hidayat. Ada manusia terlalu sukar nak terima agama, tapi satu ketikanya bini dia nazak dan sakit mulut dah berbuih-buih, lalu segala bomoh tak boleh berubat, segala pakar tak boleh berubat. Malam tu dia sembahyang hajat dengan penuh pautan dia kepada Allah. Ya Allah, Engkau lah yang mengaturkan bagi segala perjalanan hidup kami suami isteri. Sakit datang daripada Engkau, penawar juga ada di sisi Engkau. Engkau lah yang mendatangkan penyakit dan Engkau lah yang boleh menarik penyakit, dan Engkau juga maha menyaksikan isteri aku yang sedang sakit ini ya Allah. Terima kasih memberikan aku kesabaran. Aku serahkan urusan ini kepada Engkau ya Allah. Tiba-tiba isteri dia meninggal pada ketika itu. Meninggalnya isteri dia pada ketika itu hal keadaan ditarik oleh Allah Ta'ala berserta dengan hati dia. Dah mula jinak dengan masjid, dah mula jinak dengan surau tuan-tuan. Cara Tuhan tarik itu yang anggap nampak kasar sikit. Ada kalanya mak bapak degil, na'udzubillah, kami payah nak naik masjid. Bila anak kesayangan dia yang masih 2 tahun, 3 tahun, anak manja dia meninggal, bagaimana dia kendong anak dia dengan mayat anak dia dengan kain batik, dia naik saja ke masjid pada ketika itu, hidayat pun Allah tarik dia dengan hidayat. Bermula daripada situ dia tak turun lagi dalam masjid tuan-tuan, sentiasa dia berada di masjid. Banyak seluruh talian hidayat Tuhan ajak manusia. Hukum yang Tuhan perintahkan, tegahan yang Tuhan berikan kepada manusia, bukan dalam keadaan nak mendera ataupun nak apa-apakan kepada manusia, tapi mengikut ijma' kata waliullah, bagaimana Allah nak menghalaukan umat Muhammad ini kalau boleh semuanya akan masuk ke dalam syurga Allah. Faham? Kena ikutlah cakap Tuhan. Tuhan kata kalau curi itu korek-korek lah. Apa dah tak dikorek-korek lagi? Tuhan kata kerat tangan, keratlah. Lu siapa mu sembang melawan itu Tuhan lah? Ha? Dia siapa yang nak lawan Tuhan? Kalau Tuhan kata kerat-kerat lah, apa degil berbenur kau ni Melaka? Bila Tuhan kata rejam-rejam je lah, apa lagi nak bertikai-tikai? Perut dalam perut ada tai, dalam budi kencing ada air kencing. Air kencing bukan biasa, air kencing manis. Nak lawan pencipta alam. Mau sikit Tuhan kasih pangkat engkau. Mau pakai dah. Orang pakai kot necktie dalam perut tak ada tai. Cuba kau jawab, ada? Takut kau. Ada? Apa macam mana? Masuk 7 hari besok perut pecah. Itu dia. Apa pangkat kau? Datuk ke, Tan Sri ke, YB ke, apa ke, Tok Bilal ke Ustaz ke. 7 hari keluar ulat, pop, orang sendiri pun tak sanggup nak bau. Apa yang nak berlagak sekejap atas dunia ni bang? Ya bang. Buang. Maka siapa syarat nak dapat jazbatul rahmaniyah? Syarat bagi nak dapat jazbatul rahmaniyah, tarikan ketuhanan. Yang pertama, di antara orang yang suci dia daripada dosa, di antara orang yang taat dia akan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Itu syarat dia lah bang. Kosongkan hati. Yang paling berat orang yang nak dapat jazbatul rahmaniyah ini, dia meletakkan sayang seluruh daripada kehidupan anak, bini, isteri, kereta, pangkat, derajat, segala-galanya dia kena buat kerana Allah.
Sayang anak kerana Allah, sayang bini kerana Allah, sayang mentua kerana Allah, sayang pak mentua kerana Allah, benci orang kerana Allah, benci dia kerana Allah. Boleh bang? Apa maksud sayang bini kerana Allah? Hei isteriku, aku tetap sayang kepada engkau kerana Allah, selagi mana engkau tidak derhaka kepada Tuhanku yang bernama Allah. Adakah tuan-tuan boleh sayang kepada seorang perempuan yang perempuan biadab dan kurang hajar dengan Tuhan yang kita dah sembah 40 tahun? Laki jenis apa ni bang? Lebih muliakan isteri daripada Allah Ta'ala. Relax, selamat tuan baru. Faham? Bukan perkara kecil, orang cakap perkara kecil tak pakai tudung ni. Bukan perkara kecil. Perkara tu perkara besar. Bahawa bini kita keluar tak pakai tudung sedang ditilik oleh Tuhan pencipta alam. Yang bini kita tak pakai tudung ini tadi, dia juga dalam keadaan biadab dengan suami kerana derhaka dan biadab kepada Tuhan yang suami dia dah sembah 40-50 tahun. Faham tak bang ayat tu? Kita dah sembah 50 tahun Tuhan tu. Tiba-tiba bini durhaka, kita buat dera aja. Okey bang. 2 minggu lagi kau bawa tarik apa kau. Okey bang, itu syarat yang pertama. Mana hati yang nak masuk dalam kolam cinta Tuhan? Mana hati yang nak masuk dalam kolam kasih kepada Allah? Kalau syariat pun masih tunggang langgang, bagaimana nak masuk tarekat? Kalau tarekat pun simpang siuh dalam kecintaan terhadap Allah, bagaimana nak terbuka bagi pintu hakikat? Dia mesti ada bang, beramallah kamu dengan amalan syariat. Beradablah kamu dengan peradaban tarekat. Nescaya terbukalah kamu akan pintu hakikat. Terbanglah kamu dengan sayap makrifat. Dua benda diikhtiarkan. Dua benda adalah anugerah. Syariat dan tarekat kena bermujahadah. Yakni yang pertama, kopik dia akan sabut. Itu kena kopik betul-betul. Nak dapatkan kemanisan kelotok betul-betul dia punya tempurung, baru dapat kelemakan santan kelapa pada ketika itu. Perangkat yang pertama, syariat kopik kelapa itu dulu. Syariat tarekat kerahkan seluruh perasaan kepada Allah, yakni ketuk kelompong di antara tempurung kelapa itu tadi. Nescaya di situ akan terperahlah kelezatan santan kelapa. Puh. Nyok. Apa dia? Nyok. Boleh faham bang? Pelan-pelan. Belajar kerja bang, faham kerja Tuhan. Itu yang pertama. Baik kaji balik syariat-syariat ni, kaji balik. Duk zikir Allah, 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 Allah. Rupa kereta pula beli dengan riba. Allah, 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 Allah. Rumah pula nombor 2 buat loan baru pakai riba apa pula. Allah, 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 Allah. Beli peti asbak pula. Hal keadaan hutang dengan singa, menjamin keluarga bahagia. Hutang pula pakai riba. Hei Musa anak Imran, turun kamu ke muka dunia balik, kata Allah. Beritahu kepada sekalian manusia bahawa sesungguhnya barang siapa yang terbabit dia dengan riba, maka sesungguhnya mendapat murka dan laknat daripada Tuhan yang bernama Ar-Rahman. Barang siapa yang masih terlibat lagi dengan hutang yang bersabit dengan riba, pinjaman yang bersabit dengan riba, fala takul, jangan kamu berdoa, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, la asma wa la ansur, aku tak akan pandang orang ni dan aku tak akan terdengar bicara mereka, kata Allah. Faham tak? Itu syariat tu bang, bariba, bukan bayar pun. Dia ingat dia menjolok-jolok kat kredit tu, tak ada cerita kat Tuhan kat tu. Puyo. Ini dia kata bang, yang mana boleh lansaikan cepat bang. Ya bang. Dia umur ni dia berjalan ni bang. Napas yang tarik ni mendekatkan pada kubur, napas yang dihembus menjauhkan pada dunia. Yang ni kefiat tak boleh ubah. Anda tak mampu mengubah. Napas yang ditarik mendekatkan kubur, napas yang dihembus menjauhkan kepada dunia. Beramal tak beramal, lawan tak lawan hukum Tuhan, umur tetap dia akan berjalan, tuan-tuan. Okey. Faham? Yang tua-tua ni wakaf je napas tu kat Tuhan. Allah, 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 Allah. Yang tua-tua ni, ni tak nak tunggu dia semput baru dia buat. Allah, 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 Allah. Kadang bunyi macam anak kucing. Allah, 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 Allah,
Allah. Dah semput. Allah. Pergi hospital pakar, bayar bil 25,000. Balik belagak pula cakap kedai kopi. Aku kena semput. Anak aku bayar 25,000 bil dia. Aku nak bayar tak mampu. Mak Datuk, dalam nak separuh nyawa tu pun nak action lagi kau lebay. Astaghfirullahalazim. Berat banget. Orang tanya, siapa paling mudah jadi wali? Orang semput. Allah. Itu pun kat rumah. Allah. Dia jumpa kawan dia. Allah. Orang semput, hilang semput, tak ada apa pun. Macam manusia lah bang, masih dia susah, tak ada duit. Ya Allah. Bila duit dah banyak, tak diapik je Tuhan, tuan-tuan. Orang doa pun dia letak ujung lutut dia. Amin. Bila imam je, Rabbana atina. Amin. Rabbana zalamna. Amin. Dah Rabbana atina, ada Rabbana zalamna mula. Orang dah Rabbana atina tutup le, ada Rabbana lain. Atina apa berapa? Asal-asal. Dia pun mengkut. Paling lagi kurang hajau ketika imam berdoa di keluar masjid. Paling biadab dengan Tuhan. Banget. Tunggu sekejap orang berdoa habis. Turun dah. Yang nak minta bukan kecil-kecil, minta jauh daripada neraka. Yang minta bukan kecil-kecil, minta selamat daripada yaumil mahsyar. Masa di antara matahari satu hasta di atas kepala, telanjang bulat di hadrat Tuhan, peluh makin lama makin busuk. Anak jumpa bapak lari, jumpa bini lari. Hari yang sangat huru-hara dalam bentuk demikian, tiba-tiba manusia tak dapat selam dalam suasana demikian, membuatkan tidak ada pautan dan tautan ketika dia berdoa kepada Allah. Dia tengok neraka tu kecil bagi diri dia, sampai tak ada mood untuk mendoakan imam doa yang dah biasa dipakai oleh hari-hari. Itu dikatakan yang pertama, tunduk dulu pada ajaran syariat bagi orang yang nak dapat tarikan daripada Allah. Rasulullah ni, dia punya kerja, dia punya berat. Saat dah beratus tahun orang sembah Puak Pekong ni tuan-tuan, tiba-tiba dia datang bawa agama baru. Kita masalah dakwah tak apa kuat. Nak layankan Melayu degil ni je. Weh, jom sembahyang. Kubur kau jaga. Kubur aku jaga. Dia tiba dekat akhirat besok, dia duduk satu tepi, satu tempat. Dia lalu saja depan, bila dia duduk situ, malaikat lalu je dekat dia, malaikat sindih. Kubur dia dijaga, kubur kita jaga. Malaikat lain lalu ke, kubur dia dijaga. Cakap dia tu diajukan oleh beribu malaikat di akhirat, sampai dia malu satu ketika. Orang yang bercakap itu, kita berdakwah apa masalah? Dakwah jenis kita berdakwah bukan menghadapi satu masalah orang agama lain, tetapi orang yang otak dan i'tiqad dah bercandu dengan keduniaan, dengan adat istiadat, dah bercandu dia dengan pangkat dan darjat, dah bercandu dia dengan kehidupan duniawi dia. Yang kita ajak datang semayang ni bukan orang kafir, orang Islam yang dah faham Islam, tapi oleh kerana tekanan daripada nafsu, tekanan daripada cinta dunia membuatkan mereka tak mampu untuk naik ke atas. Kita pun tak mampu nak ajak, kecuali doakan Allah, semoga Allah bagi petunjuk dan hidayat kepada dia. Allah kalau dibagikan hidayat, senang, orang jauh pun akan datang. Allah kalau dibiarkan orang tanpa hidayat, sebelah masjid pun dia tak akan datang. Allah kalau diberikan hidayat, orang kencing pun dekat padang pasir dia akan istinja. Allah kalau dia tak izinkan beri hidayat, orang kencing tepi sungai pun tak cebok bang. Ya bang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syahadu an la ilaha. Syahadu an la ilaha.
Asyhadu an asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar Allah. La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wasallam. Maqam al-mahmud al-za'atain. Baik, itu perkataan yang dikata bijazbatillah, dengan tarikan Tuhan. Allah pilih siapa yang dia kehendaki. Umpama orang pilih lepas daripada PSR, dapat daripada 5A, maka dia akan dipilih. Itu syarat dia dah. Maksudnya kalau orang yang nak dapatkan pilihan daripada Allah tu layak akan di antara batin itu dipilih oleh Allah. Yang zahir dia tak menjadi ukuran. Janji jangan langgar syariat sudah. Tapi yang batin tu dalam keadaan nak kena kosongkan, nak cintakan. Jangan letakkan di antara sesuatu yang lebih tinggi melainkan Allah. Sebab tu saya katakan, sayangkan pangkat darjat anak bini kerana Allah. Bila sesuatu Allah tak diletakkan pada tempat yang tinggi di dalam hati manusia, maka orang macam ni payah tuan-tuan. Sebab itu kita semayang dah bertahun-tahun pun, kita nak fokus 3 minit hubungan dengan Allah pun tak dapat. Tak dapat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut dalam keadaan mencakap Arab. Kemudian di antara akal menterjemah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang maha pemurah, yang menguasai pada hari kiamat. Senyang Kau ya Allah yang kami sembah dan kami minta pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menghayati seluruh daripada lirik Fatihah tenggelam dalam pujian kepada Allah Ta'ala. Nak dapat itu, nak tahan di antara ingatan dalam masa 3 minit sembahyang maghrib, hancur tuan-tuan. Menandakan hati itu rosak, menandakan hati itu bermasalah, menandakan hati itu ada penyakit. Kerana bahawa hati itu merupakan milik Allah, milik Allah, hati milik Allah. Jasad adalah muamalah dengan anak. Ada anak, berapa anak kau nak buat-buat, berapa bini kau nak kahwin-kahwin, berapa banyak kau nak makan-makan. Allah jadikan dunia ini untuk kamu, hei manusia, dan Allah jadikan kamu, hei manusia, untuk mengabdikan diri kepada Allah. Faham konsep tu dulu. Kalau tidak akan penat hidup betul dunia ni bang. Kalau tak nampak konsep-konsep macam ni, kena pegang, nampak kau betul. Bila tak ada kata, dia dah tunjukkan. Kalau saya bahas tentang tasawuf lah, kalau ditunjukkan Ibrahim nak meletakkan syarat dia nak ditabalkan menjadi di antara kekasih Allah, teman Allah. Yang pertama, tengok pada keadaan bagaimana adakah dia sayang anak dan isteri dia. Bila isteri dengan anak yang baru lagi kan masih dalam keadaan bayi, diperintah duduk di tanah-tanah padang pasir pada ketika itu, hal keadaan tanpa ada di antara tempat berlindung dan tanpa air pada ketika itu. Di mana kedudukan Khalil, teman Tuhan? Adakah dia memilih perintah Allah ataupun hal keadaan akan menjaga anak dan isteri dia? Ini rujian yang pertama Nabi Allah Ibrahim. Oleh kerana dia yakin ini adalah perintah daripada Tuhan pencipta langit dan alam, lalu ditinggalkan Siti Hajar dan Ismail di tengah-tengah padang pasir. Lulus ujian yang pertama. Ini nak teguh bini pakai tudung pun sangkut lebah ini. Pergi haji, tawaf, sa'i, lari baca rabuan pit, pecut, debak debu. Masalah bagaimana kau nak meletakkan Allah di antara arahan yang tertinggi dibandingkan dengan kemahuan, kehendak nafsu anak dan isteri? Tak rasa bersalah ke sayang bini, yang bini pakaian durhaka pada Tuhan? Tak sayang ke kepada anak? Apa keadaan tak sayang ke hal keadaan tak boleh fikir ke hal keadaan disayangkan kepada anak, yang anak dengan pakaian durhaka kepada Allah?
Ini persoalan dia. Cerita dalam tasawuf ni tuan-tuan. Kita Allah. Pandang hubungan dengan Allah. Nak pandang hati manusia, nak pandang hati bini, nak jaga hati mak mentua, tutup kitab ni. Takkan kena mengena kisah ni tuan-tuan. Ini untuk orang tua-tua. Orang tua-tua apa lagi nak fikir? Kau berkebun MPKK ke? Yang tua-tua ni. Kau pegang file pun terbalik. Woi, apa jawatan kau nak kebut lagi? Kasihlah yang tua-tua, yang muda-muda ni. Budak-budak ijazah, budak-budak bawang bagus. Pegang file pun terbalik. Sekali itu mesyuarat pula tu, terbawa file UPSR anak dia. Apa lagi nak jawatan? Dah tua-tua, tak ada lagi dah. Berdirilah, wakafkan je diri ke Tuhan ni, tak ada apa lagi dah. Kejar je lah, pulun. Kau ada duit, pergilah melancong negara Islam. Kau tengok bini tu dah macam nak gobor, kahwin tu satu lagi. Kau tak, kalau kau tak kahwin, kira zalim, pasal bini kau nak gobor. Kau kena kahwin satu lagi. Buat mana Jumaat ni dia gobor? Kau nak jawab? Kau kalau cerita bab bini sombong, taat kau, apa dia? Kami kata, maka letakkanlah kecintaan kepada Allah. Engkau sayangkan kita kerana Allah. Ya betul, jangan bawa kita ke arah bermaksiat. Engkau sayangkan apa-apa semua kerana Allah. Ya semua sampai letakkan Allah yang tertinggi. Bina buat macam mana? Nabi kata, halaka ta'asa halaka, binasa, celaka umat aku satu masa ketika. Rontohnya kaum laki-laki kerana tunduk mereka di bawah arahan nafsu bini-bini mereka, isteri-isteri mereka, wanita-wanita mereka. Umat aku akan jahannam seperti mana Bani Israel, kata Rasulullah. Dia dirosakkan oleh fitnah perempuan, kata Rasulullah. Faham? Mulahan bang. Sian tengok. Jadi kosong. Yang pertama, jasad dalam keadaan mentaati syariat. Yang kedua, hati ini tak ingat lain. Ingat Allah, ingat Allah, ingat Allah. Allah, 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 Allah. Kau jangan ikut zikir aku ni. Nak kena zikir tanya orang tu. Yang setakat hari ni 3 zikir tu je jalan yang tadi. Yang lain kalau sampai tahap, dia tarik nafas. Allah, Allah. Kalau peringkat yang bawah lagi, Allahu, Allahu, Allahu. Dia turun. Jalan. Mulut tak berbunyi. Pergi ke orang kahwin, mulut orang semua keluar asap John. Dia relax. Nafas turun dengan nama Allah, tarik turun dengan nama Allah. Tidak ada ruang bagi satu nafas nak menyebut yang lain daripada Allah. Yang ni wali-wali. Yang ni siapa dia? Wali-wali. Seperti mana yang berlaku kepada Yazid Al-Bistami rahimahullah ta'ala, satu ketikanya dalam keadaan dia sakit. Lalu dipanggilkan akan tabib untuk mengurutkan akan dia. Bila tabib tu sentuh saja badan Abu Yazid Al-Bistami, toh dia meloncat keluar. Lalu anak murid dia bertanya, kenapa tuan tak urut Tuan Yazid Al-Bistami? Bagaimana aku nak menyentuh tubuh batuan guru Tuan Yazid Al-Bistami pada ketika itu? Seluruh aku dengar, aku sentuh saja uratnya dan darah dagingnya semuanya menyebut akan nama Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Itu dia wali. Kisah dia orang yang seluruh darah daging dia dah menyebut dia akan nama Allah. Seperti mana Abu Usin Al-Mughis ketika dalam keadaan satu ketika dalam mabuk dia dengan ketuhanan, lalu dia mengata, akulah zat yang maha tinggi, akulah yang maha berkuasa, kata Abu Usin Al-Mughis. Lalu dilaporkan perkara itu kepada pemerintah. Pemerintah kata percakapan Tuan Syekh ni dah berlaku pada syirik. Lalu dalam keadaan satu ketika dia berzikir, dia mabuk lagi dengan perkataan demikian. Lalu ditangkap oleh dia, dihukumkan dia akan bunuh kerana hal keadaan murtad daripada agama Allah. Apa dia? Murtad. Murtad. Orang yang mencerita mengaku tentang ketuhanan. Murtad. Murtad ni bukan besar sangat pun. Bukan kesekeh dia nak terjadi, bukan besar nak pun. Sikit aja nafikan yang wajib. Abang tak pergi sembahyang Jumaat. Abang dah pergi 2 hari tu, 2 minggu. Minggu ni tak pergi, tak apa, tak apa. Mengucap balik. Mengucap balik. Menafikan hak wajib, mengucap balik. Mengucap balik, mengucap. Abang ya, faham tak? Abang dah pergi 2 minggu, dia tak pergi 3 kali. 2 minggu tu pergi dah pergi, yang ketiga ni tak kisah, dia tak wajib, tak pergi lagi dah. Tu je cerita dia pun, faham? Kisah. Orang puasa, kau makan dah pagi sampai petang, jangan berhenti. Makan je kau. Tak ada salah, hanya kalau ada alasan.
Tapi jangan kau kata bodoh puasa, tak pasal-pasal berlapau, tak kena wajibnya puasa. Yang ni dah kira keluar agama, bab lain. Dia ada section dia bang. Faham? Bila kita cakap, tak boleh lah, bila sembahyang tu wajib, jangan kata tak wajib, terkeluar, murtad daripada agama Allah. Murtad daripada agama Allah. Apa aku heran gini-gini. Kau tahu tak, orang murtad ni automatik dia boleh jatuh talak satu dengan isteri dia. Jadi murtad hilang Allah, dia tak takut. Bila kata jatuh talak isteri, menangis pula jantan bodoh dia. Faham tu? Sian tengok. Ya bang, sian. Itu kaum Tuhan. Lalu diperintahkan, diikat Abu Sa'id Al-Mu'izz rahimahullah ta'ala. Ketika di antara sultan perintahkan pengawal pada ketika itu, potong tangan dia. Telah aku lihat akan tanganku memetik buah-buahan di syurga. Bila dipotong akan kaki dia, terima kasih kerana aku sedang berlari di dalam syurga. Bila dicongkelkan mata dia, lalu dia berkata, terima kasih telah nyata bagi aku segala pemandangan dan mursyahadah. Bila hal keadaan dia dibunuh pada ketika itu, hal keadaan bagaimana darahnya mengalir, hal keadaan membentukkan kalimah Allah. Lalu dibakau dia akan mayat dia ketika itu. Bila mana dia letakkan abu dia terbentuk dengan kalimah Allah. Ambil abu ni tadi, balingkan dalam sungai. Air sungai tak berhenti, termaktub kalimah Allah di permukaan sungai, tuan-tuan. Orang yang zahir batin, urat, darah, daging dan segala tulang dia yang dah menyebut akan nama Allah. Kita belum mati dah geput. Belum mati dah geput. Kencing manis. Aku mandikan mayat orang kencing manis ni, aku basuh punggung dia. Sekali aku tarik seketul daging ke tangan aku. Tu orang kencing manis. Faham? Biar lebih manis pada senyuman, lebihkan lagi pada minuman. Selamat jalan. Orang punya iklan abang. Iklan dia iklan dia kan tak boleh baca. Macam iklan. Saya terlalu takut bila membaca iklan mengatakan rokok terlalu bahaya. Sejak daripada hari itu saya berhenti membaca. Faham? Iklan. Ingat berhenti merokok, rupa berhenti membaca. Allah. Okey, tinggalkan. Itu syarat yang pertama. Yang kedua tadi apa dia? Hati kosong. Beginilah bang, hati ni kalau abang sembahyang Allahu Akbar, duk ingat bini tua. Rakaat kedua duk ingat bini muda. Rakaat ketiga duk ingat muka pak mentua pula. Maka hati itu terganggu. Maka Panadol cara penolak dia banyakkan dengan tahlil la ilaha illallah, nafi dan isbat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kanan bawa kiri, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Faham? Kau jangan tercegat aja kau lebay macam mayat hidup. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dengan aku tepuk muka kau. Ada kurang pula dia ikut mazhab Hogan, digigil lebih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ikut gentak aje lah. La ilaha illallah. Bayangkan jantung, masukkan kalimah Allah pada jantung. Pandang situ. Kata Al-Ghazali, sehingga kamu lihat hal keadaan apabila kamu kejam, ternyata kalimah Allah dalam jantung itu dalam keadaan bercahaya. Tunggulah di bawah pimpinan Tuhan kamu, kata Al-Ghazali. Faham? Ada setengah daripada waliullah yang dia berzikir kalimah Allah dalam jantung dia, sampai dalam wali lain bermimpi dalam jantung dia ada kalimah Allah. Lalu kalimah diturukir. Ukiran tu dinamakan naqsyah. Maka nama Tuhan tu dikatakan bandi. Naqsyah bandi, ukiran nama Tuhan dalam hati Syekh Bahauddin. Itu asal nama tarekat Naqsyah bandi. Engkau tarekat apa? SSM, syarikat. Syarikat lain, tarekat lah. Jadi jalan yang pertama syariat dijunjung, yang kedua hati dalam keadaan nak ditunjukkan peradaban dengan Tuhan, nak dicenderungkan kepada Allah, nak ditundukkan dia kepada Allah. Bila lagi banyak sembahyang, lagi banyak berangan, banyakkan istighfar, lebihkan tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pak dara takkan dah 50 tahun nak main 100 lagi. Takkan dah 60 tahun tahlil nak main 100 lagi. Takkan umur dah 70 tahun nak main 100. Pulun. Dia begini bang, cara nak memindahkan zikir zahir kepada zikir batin. Bukan tenaga zahir kepada tenaga batin. Zikir zahir kepada zikir batin. Orang ahli tarekat ini kalau tengok dalam kitab Ihya ataupun tengok dalam kitab Syarah Salikin Syekh Abdul Samad Al-Palembani, apa dibahas?
Bila dia ambil satu petikan daripada hadis, dia kata bila ditanya ma huwa tariqatu ya Rasulullah, apa yang dikatakan tarekat itu ya Rasulullah, maka jawab Rasulullah, tariqatu huwa barzahun, tarekat itu merupakan barzah. Barzah ni dia ada dua, satu makam yang tertinggi pada ahli tasawuf. Kita ambil barzah peringkat bawah. Apa peringkat bawah? Kalau pakcik-pakcik yang umur dah 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, cuba ikut pada kaifiat ini. Malam ini korang angkat asmayang, lepas tu pakai jubah, pakai apa? Jangan pakai telekong. Pakai jubah, pakai apa semua, gedebak-gedebuk dah pakai. Kemudian angkat asmayang, sembahyang taubat, lepas sembahyang taubat, istighfar, kemudian duduk ngadap kiblat, ngadap kiblat pandang. Tanya satu soalan pada diri, andainya aku mati pada malam ini. Lalu bayangkan besok orang akan mandi, besok orang kapankan, besok orang semayangkan, besok orang masukkan dalam kubur, orang bukakan muka kita, ditimbusnya kita, ditutup papan daka, ditimbuskan. Bayangkan besok malam kita berada di kubur, rasakan ketakutan dalam suasana macam itu. Terus hayun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lepaskan pandang diri berada dalam kain kapan, laju di ibadat ini tuan-tuan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pandang diri kau pada barzah, la ilaha illallah. Saya tak boleh, saya nampak dia pula. Mula-mula tadi gambar saya keluar, lepas tu dah gambar dia. Kan takut 10 kali aku jalan kan habis. Tinggalkan. Maka itu jalan cara orang tarekat berzikir. Bila tak ada sangkutkan pada kedudukan pada alam zahir dengan alam batin, maka dia tidak boleh mempengaruhi perasaan. Yang nak naik kepada Tuhan ni hati dan sauki, hati dan perasaan. Yang nak naikkan kepada Allah. Bila takut rasa pandang ke dalam kubur, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rasa takut, paut dengan Tuhan. Ini zikir cara pindahkan daripada makam syariat kepada makam ahli tarekat. Kalau ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, cucu dia pun banyak TV. La ilaha illallah, la ilaha. Itu pun dia kira je. Dia kira tasbih dia berjalan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bini pula keluar bilik air pakai towel. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak pakai bang. Mesti di antara ditinggalkan sangkar jasad itu di tempat zikir, dimi'rajkan roh itu pergi kepada hadrat Allah. Ini alil haqiqah. Keadaan mereka yang berzikir, sangkar jasad ditinggalkan di dalam rumah, dalam masjid, sedangkan rohnya menteroka kedudukan kubur barzah selepas daripada kematian. Yang ini ibadat dia lebih laju dan lebih bercahaya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan boleh bayangkan suasana bagaimana kedahsyatan yaumil mahsyar, dahsyat tak dahsyat yaumil mahsyar, berdiri di hadrat Allah pada ketika itu, bangun tengah-tengah malam dan lepas sembahyang zikir, berdirilah tuan-tuan, rasakan, bayangkan bagaimana mahsyar, matahari yang sedekat itu, peluh yang begitu naik, manusia telanjang, sambil berdiri bangun tengah-tengah malam, astaghfirullah, 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 ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku ya Allah, ampunkan aku. Selagi rayuan masih diterima tuan-tuan. Dah tiba kat kubur nak astagfirullah, astagfirullah, ilah perkama pencegahan. Masih atas dunia ni aja dia boleh pakai. Dah masuk kubur kau tak payah tanya malaikat, dah masuk waktu belum? Banyak cekedak kau. Masa ketika atas ni sekarang dah cakap lah. Ada mikrofon di sebelah kiri ni. Mikrofon nak bercakap dengan Tuhan. Allah, aku nak berjalan kepada Engkau, tapi aku tidak ada kekuatan. Aku nak pergi kepada Engkau, tapi aku tidak ada di antara semangat. Tidak ada siapa yang boleh menolong, yang boleh membantu, melainkan aku, melainkan Kau, ya Allah. Rayulah pakcik-pakcik dalam bilik tu, ya Allah, pimpin aku, ya Allah, didik aku, ya Allah, hajar aku, ya Allah, ya Allah, bawalah aku, ya Allah, tunjukkanlah aku, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rayu Tuhan. Tengah lagi sombong manusia ni, tak nak merayu. Doa sayang Allah, 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 Allah. Itu pun nak cepat. Tengah sembahyang zuhur, tengah berdoa, bini kata, bang, nasi dah siap. Allahumma barikkan nafimah. Terus lepas sembahyang baca doa makan, alhamdulillah bil alamin, terus pergi tala ikat ke belakang. Tak jadi bang. Bang, dah 50 tahun jangan pandang keliling bang. Pandang kita dengan Tuhan. Kita dalam kubur dipandang oleh Tuhan. Wakil Tuhan akan datang engkau. Di situ menentukan sama ada selamat di akhirat atau akhirat. Cantik cerita kubur, cantik cerita akhirat.
Duk sibukkan orang kampung lagi dah 60 tahun, 70 tahun. Duk sibuk lagi cerita dalam kampung. Apa lagi kita nak bawa diri? Kita tanam bukan mati, orang kampung tak simpan dah bang. Dia hantar, ditanam ramai-ramai. Siap pijak mampat, pakai tumit, pusing 7 kali lagi. Siapa yang apikkan kita dalam kubur? Nak harapkan anak. Anak yang mana sekolah agama? Ada anak sekolah agama. Anak tu ada tak tauhid dia dengan Tuhan? Jangan kata pukul jalan-jalan pukul. Main anak jalan sampai main anak jalan. Tak bang, tak. Banyak soalan dia nak kena keluar. Ada patut buat wakaf tu, buat wakaf. Nak harapkan anak. Yang akan buat perang tu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berasap dalam kubur tu bang. Nak harapkan anak dara yang akan buat perang pakai tudung macam seorang Cina nak pergi motong tu, dengan jambul tersembuh, nak harapkan itu punya anak ke bang? Dia datang tu pula lagi kuat dalil fitnah untuk syarat mendapat azab lebih dahsyat lagi tuan-tuan. Pandang neraka, pandang masyar, pandang titian sirat, pandang ngerinya kiamat, baru didik anak. Kau tak pandang itu, kau lebih utamakan anak daripada kedahsyatan di hari akhirat. Pandang akhirat dulu. Dekat mana kau dengan anak kau di akhirat besok? Hari ini boleh cakap atas dunia. Semoga mak kau lah isteri aku di dunia dan di akhirat. Apa? Hari ini kau tengah mabuk dengan bini kau. Engkau lah isteriku dunia dan akhirat. Engkau belum nampak bidadari. Itulah bini aku dunia dan akhirat. Iya, anak-anak kita mungkin akan di akhirat kita akan bersama-sama. Bapa dekat masjid, anak kat bandar ilir. Mak dekat masjid, anak seorang dekat dangdut. Bapa atas masjid, anak seorang tengah merempit. Atas dunia pun duduk berasing. Dekat akhirat suka-suka engkau nak suruh Tuhan cantumkan kau bersama. Atas dunia bapa yang taat, anak yang durhaka. Dekat akhirat bapa konon-konon syafaat, anak-anak duduk satu syurga. Faman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira summa ila ahlihi al-masyura. Ayat ni kalau baca menitik air mata kalau orang faham. Kalau tak faham, boy. Keadaan orang yang mengambil buku amalan pada buku tangan kanan, mereka akan hal dihisap dengan hisap yang mudah dan kembali pada ahli keluarganya dengan keadaan penuh gembira. Sedap ke kita laki bini duduk syurga, anak berenang dalam lautan api? Sedap ke suami isteri duduk dalam syurga, cucu keturunan berenang dalam lautan api, duduk dalam bara api neraka jahanam? Pandang dulu akhirat, baru tadbir anak. Jangan pandang anak, hal kalian ambil kemudahan dunia supaya hal kalian tak tanpa berfikir tentang keselamatan di akhirat. Ini cara didik anak. Kadang-kadang dia jadi satu kerja kartun. Apa kartun dia? Mak bapak semayang lepak-lepuk dekat rumah dirikan agama. Anak-anak dibiarkan tak semayang, runtuhkan agama. Dia berlaku dalam satu rumah. Dalam rumah tu mak bapak semayang, dirikan agama. Anak 3-4 orang tak semayang, runtuhkan agama. Apa kisah keluarga ni? Seorang anak bini, laki bini dirikan agama, anak runtuhkan balik. Laki bini dirikan balik, anak runtuhkan balik. Ini dia keluarga. Lebih teruk daripada keluarga kartun lagi lebih. Kita cakap habis cakap kampung lah bang. Penghabis jahat pun budak, jahil macam mana pun. Pesan, mula-mula dulu selamatkan, salat jangan tinggal. Itu je dulu. Sosah lebang bacaan semerah padi pun sekalipun, janji salat dia jangan semayang. Dan salat jangan tinggal. Itu je. Bukan nak suruh anak, nak suruh bini semayang pun macam nak ngempuh kebor korban lebih payah. Kau ingat semua perempuan nak semayang? Perempuan asal mula-mula dilahirkan, nafsu dia punya kegemaran apa dia? Yang pertama malas ibadat. Yang kedua tak suka bersuci. Yang ketiga memperhiasikan diri. Yang keempat menarik perhatian manusia. Ini sifat asal jahat perempuan, tuan-tuan. Menyesal aku kahwin. Satu. Engkau ayat aku belum habis lah engkau. Kau jangan, ayat aku belum habis, kau jangan hukum dulu. Okey, habis. Yang itu yang kedua. Yang ketiga sir.
Yang ini nak meletakkan pilihan orang yang mendapat tarikan daripada Allah. Sampai satu tahap zikrullah yang mempengaruhi bagi hati itu, yang kau akan nampak tidak ada waktu yang paling asyik dan paling lazat melainkan ketika kau tenggelam dalam ibadat dan tenggelam dalam zikrullah. Kalau kau merasakan duduk dalam majlis ilmu, duduk dengan keluarga bahagia itu lebih bahagia dalam majlis ilmu daripada majlis ilmu, duduk dengan keluarga berkumpul hari family lebih bahagia daripada duduk dalam zikir, menandakan syir ini telah pun berlaku kanser, di mana di antara syir itu sebenarnya tidak ada keasyikan dan kelazatan dia melainkan dengan Allah, tapi kita dah gunakan kerahsiaan Tuhan ini berlazat-lazat dengan anak bini, hal keadaan berasyik-asyik dengan dunia. Hancur zahir batin manusia, tuan-tuan. Faham? Nak tengok bang, sampai satu tahap tu dia terjadi, dia dah tak boleh berdoa. Imam doakan dia, nak mengamin pun pemalas. Bang, saya dah kata, dekat akhirat kita ni sekarang, aku dah pening kepala dah. Katakanlah orang cakap, aku dah pening kepala dah. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap macam ni, ustaz ni cakap, dah pening kepala. Kita tak nampak jalan. Abang angkat aja takbir, imam terus muqabalah. Muqabalah artinya berhadap dengan Tuhan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkau yang kami sembah dan Engkaulah tempat kami minta pertolongan. Bila cakap aku dan kau berhadap. Itu cara masing-masing lah. Muqabalah. Mukhatabah, berdialog dengan Tuhan. Allah ajar manusia ni dalam semayang apa yang dia minta. Yang dia suruh wajibkan baca 17 kali satu hari daripada ihdinas siratal mustaqim. Sebenarnya perjuangan atas di dunia ni, hidup dia Allah paksa bagi umat Muhammad wajib membaca ihdinas siratal mustaqim. Doa minta jalan yang lurus 17 kali satu hari, tuan-tuan. Tengok di mana Allah bagi penekanan dalam ayat itu. Faham? Ini mengaji ketidak, apa ketidak. Dah tu pula kadang-kadang lah macam-macam komplain gasang-gasa begini, dengan ibadat tanpa panduan dan pegangan, tanpa ada tauhid yang dia katam. Tiba-tiba dah penghujung daripada ujung umur dia ditimpulkan bala dengan dua sangkaan. Yuhsabu annahumul sun'ah, dia rasa dia dah cukup baik. Yuhsabu annahumul muhtadun, dia sangka dia betul-betul dah boleh berada dalam hidayat yang betul. Allah, sedih bang. Ya, mana lebih bahagia duduk baca Quran dengan duduk berbual dengan bini? Itulah kita. Mana lebih mudah menghadap peti keramat, TV televisyen, hal keadaan dengan berhadap dengan zikrullah? Itulah kita. Bagaimana dalam tak ada hubungan kita dengan Allah? Tengok hari ini Allah letakkan kita dekat mana? Allah kalau dia sayang, dia pilih. Subuh orang tidur, sebelum subuh orang tidur, bila dia pilih engkau, dia kejut engkau tengah malam. Allah kalau dia dah sayang, kau orang tengah tidur, kau dikejutkan. Allah kalau dia sayang pada manusia, ketika orang berdekah, dia ajak berbisik-bisik dengan dia. Allah kalau dia dah sayang, ketika dalam keadaan orang anyut dari mimpi, hal keadaan dia ajaknya kau dalam keadaan tenggelam dalam mengingati dia. Allah kalau dia dah sayang, saat orang cuai, kau dihantar ke masjid untuk salat berjemaah. Allah kalau dalam keadaan dia dah sayang, ketika kau semayang, dipelihara hati kau daripada mengingati yang lain daripada dia. Allah kalau kata dia dah sayang, bila lepas semayang, hal keadaan tetap di antara punggung kau untuk membaca wirid. Allah kalau seandainya dia telah datangkan sayang pada manusia, ketika berdoa dikuitnya hati kau supaya timbul sifat berharap kepada Allah Ta'ala setiap kali berdoa kepada Allah. Kalau orang tanya apa bala dia? Bala yang kena kepada manusia apabila dalam keadaan dia berdoa, dihilangkan sifat paut dan taut kepada Allah, menandakan manusia ini sedang dijauhkan oleh Allah. Baik? Kan hari tu, bulan berapa dulu aku cerita kat kau? Jam mana betul aku nak ikut kau ni? Okey, banyak jam kau ni. Baik, kita ikut. Bila kisah di antara seorang pemuda, dia mengadu pada Nabi. Dia kata, wahai Nabi Allah, kenapa dalam keadaan aku ni bila buat maksiat, Allah tak bala aku? Kadang-kadang bila aku buat maksiat, Allah tambah lagi duit aku. Bila aku buat maksiat, Allah tambah sihat kepada aku. Lalu balik pemuda tu, Allah turunkan kepada Jibril, turunkan wahyu pada Nabi tadi. Wahai Nabi Allah, bagi tahu kepada pemuda tadi, tidakkah dia melihat bagaimana Allah telah melakukan bala ke atas dia?
Apakah cara bala dia itu, wahai Jibril? Maka jawab Jibril, Allah telah balakan kepada orang yang demikian itu. Yang pertama, berat dia dalam nak melakukan segala kefarduan. Yang kedua, tak terlintas bagi dia gairah dalam melakukan akal sunnah. Pertanda bala yang lebih besar daripada murka Allah apabila dia sembahyang hal keadaan tidak ada ingatan dia kepada Allah. Lebih bala yang Allah bagikan kepada dia, Allah tarik kemanisan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Pertanda orang ini di bawah murka dan di bawah laknat daripada Allah. Pening dah bang. Kau pergi datang buat apa? Kalau kau duduk rumah tadi sihat je, sedap. Malam ni pula raja lawak. Tengok tergolik-golik sampai bawah TV, tarik keluar. Maka inilah jalan yang dipilih oleh ahlillah. Dah, wallahu a'lam. Hari Senin Senin masjid ada buat majlis anak yatim. Datang ramai-ramai. Awang 56. Banyak lelaki mati sini. Sampai 56 orang anak yatim. Ada 56 orang anak yatim. 56 tu agak-agak mak dia berapa? Ada 20. Ada kot. 56 anak yatim ada datang sini. Siapa yang ada duit tu, belilah. Kalau tak ada duit, belilah gula-gula 10 biji, bungkus 1 plastik. Buat 56. Besok usap, masukkan. Bawa lah habuan seorang sikit. Kalau tak ada pun duit seorang RM2 ke, masukkan dalam karung budak-budak tu besok. 10 Muharram. Hari yang dituntut kita buat kebajikan, luaskan rezeki bagi ahli keluarga, dan kita dituntut bersedekah pada ketika itu. Maka kita ambil anak yatim tempat-tempat sasaran sedekah kita. Jadi anak yatim datang pada hari itu, kita akan bagikan dia hadiah, kita gembirakan anak yatim, kita bersakalkan dan bagi kita infakkan dia untuk anak yatim. Jadi hari Senin malam Selasa 29 malam 10 Muharram di Masjid Tengkera, sila datang pada ketika itu. Datang bawa habuan. Kalau tuan-tuan rasa macam berat lah, tiap-tiap tahun nak kena buat begini, kali ni buat terus tangkap mak dia, selesai masalah. Oi, tangkap je lah mak dia seorang satu, tahun depan tak ada masalah lagi dah. Okey, taruh dekat envelope tu nombor telefon, bawah yang benar bakal bapak terima. Okey, carilah. Okey, kau tak muak ke makan asam pedas dah 10 tahun, 20 tahun? Sekali-sekali carilah lauk tambahan. Kahwin lah. Kau dah kahwin lah? Kau dah kahwin? Panan aku bercakap. Tangkap mak dia, selesai masalah. Bagilah apa yang tuan-tuan terbagi. Tapi kalau janganlah kata besok tak ada hadiah, tak datang. Kita nak ambil sunnah, usap kepala anak yatim. Kalau anak sendiri daripada dari, bawa ke belakang. Kalau anak yatim daripada tengkuk, bawa ke depan. Kalau yang tua-tua yatim tu pakai ni. Itu bawa seluruh badan. Bawa apa? Bawa seluruh badan. Maka usap. Apa kelebihan usap anak yatim? Salah satu daripada dia, pakcik dah bangun pukul 4 pagi. Tiba-tiba teringat, Allah, aku nak mati dah. Kenapa nak buat tahajud? Tiba-tiba fikir, terlelap. Terus terlajak subuh. Yang ini menandakan hati keras. Dia kalau dah tersedau, dia terus bangun saja. Bila nampak Quran, dia terus ambil baca je. Bila lepas sembahyang, tak pergi ke mana, dia terus wirid saja. Yang ini dikatakan hati lembut. Kalau hati keras, cara nak lembutkan dia, usap anak yatim tu. Kepala anak yatim tu usap, minta Allah lembutkan hati dia. Minta lembutkan hati. Jadi besok kita bangun dia, teringatkan kubur. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku dah tua. Terus dia bangun, angkat sembahyang, gedebak-gedebuk. Macam tu cara lembut hati. Dah berapa lama tak khatam Quran? Lepas sembahyang, Assalamualaikum, Quran ada depan. Tak payah naik taksi, tak payah naik Grab, kat depan tu je Quran. Namun, bila tak ada hati yang lembut, dia sukar nak baca Quran. Hati yang mati, pakcik, yang pertama, dia tak berminat untuk zikrullah. Yang kedua, dia tak berminat untuk mencapai Al-Quran. Yang ketiga, terhenti rezekinya daripada bersedekah. Yang keempat, dia banyak memulaukan dalam majlis kematian. Ini tanda orang hati nak habis. Dia pergi ke rumah orang mati, dengar orang mati, dia mengelak lari daripada orang mati. Jaga baik-baiklah tu semua tu. Okey, 9 hari bulan Muharram sama dengan 9 hari bulan 9. 56 orang anak yatim, kalau bawa gula-gula seorang 3 biji, 1 plastik itu pun tak habis RM10.
Yang ada duit, bagilah duit. Apa yang ada kelebihan, bagilah kelebihan. Usap kepada anak yatim, ya Allah, engkau lembutkanlah hati untuk beribadat kepada engkau. Ya Allah, lembutkanlah hati aku, ya Allah, untuk tunduk kepada engkau. Ya Allah, ya Tuhanku, lembutkanlah hati aku, ya Allah, supaya akur dengan perintah engkau. Niat banyak, 56 anak yatim, macam-macam niat. Yang last tu baru niat lain. Ya Allah, jadikanlah maknya milikku, wahai Allah. Silent. Itu yang terakhir. Tu doa aku amal dah dekat 10 tahun. Belum makbul lagi, nampak. Apa dia? Belum makbul lagi. InsyaAllah bang, pelan-pelan. Jangan bergurau-gurau juga. Tapi anak yatim jangan diraihkan. Jangan tak diraihkan. Pasal orang yang nak berjalan ke Tuhan, dia ada 4 benda yang sangkut. Salah satu benda yang banyak sangkut orang berjalan kepada Allah. Yang pertama, hal keadaan mereka yang tidak menghormati wala tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dia duit dia banyak, tapi dia tak pandai duit dia banyak. Dia dapat duit banyak, dia melancong, ajak bini dia pergi Vietnam, ajak pergi Kemboja, ajak pergi tembok besar Cina, umrah pergi balik sampai unta dah naik menyampah tengok muka dia. Jalan pergi balik. Harta dia banyak, tapi wala tukrimunal yatim wala tukrimunal yatim, mereka tidak beri penghormatan kepada anak yatim, wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan tak pernah bagi makan pada orang miskin. Sampai Allah kata wa ta'kuluna turasa akmal, ayat yang menakutkan. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kau dapat duit, kau melontar anak beranak, kau tak hormat anak yatim, tak bagi makan pakai miskin, sebenarnya telah bercandu dan berkerak dalam perut kau cinta pada harta, kata Allah. Itu ayat tu terjemah bentuk macam tu. Keluarkan duit tabung haji tu, kasihkan anak yatim. Faham? Kau tengok, jangan anak mak dia tak cantik kau kasih RM2, mak dia cantik kau kasih 10. Kena jawab ke akhirat. banyak tempat raya. Kalau yang tak ada kesempatan, yang ada berjiran dengan anak yatim, cuba raikan anak yatim 10 Muharram. Dan 10 Muharram hari Selasa tu besok, masak sedap-sedap, kemudian makan anak beranak. Barang siapa yang meluaskan rezeki anaknya pada 10 Muharram, Allah akan meluaskan rezekinya sepanjang tahun. Tanya anak sulung, kau nak makan apa? Saya nak makan pizza. Yang angak, saya nak makan KFC. Yang sana, McDonald. Yang sana, A&W. Mak kau, mak saya tak ada apa bang, sambal petai je. Apa engkau? Aku pun tak ada apalah. Kalau boleh aku nak geduak je. Geduak 5-6 biji. Tapi mewahkan rezeki pada hari itu adalah satu hujah yang kuat dalam hadis. Untuk 10 Muharram aja. Bang 10 haram. Keluar daripada duit sendiri. Jangan kau angkut daripada masjid, kau bawa balik rumah. Itu orang punya. Yang kita punya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ashraqal badru alaina. Fahtafat minhul budur. Bisa husnika ma ra'ayna. Ratu ya wajha sururi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahu suduri. Ya Habibi, ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya muhayyad, ya mumajjad, ya imam al-qillataini. Man ra'a wajhaka yas'an, ya karim al-walidaini. Arduka safil mubarrad wirduna yawman nushuri. Ma
جميع الصالحات وصلاة الله على أحمد حتى للسطور أحمد